Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi sekali dalam bulan 6, kan? Walaupun semalam orang kata hujan lebat dan pagi ni masih juga hujan lagi, kan? Tapi alhamdulillah kita dapat hadir dan insya-Allah kita sama-sama mengambil manfaat daripada perkongsian yang saya akan kongsikan pada pagi ni. Dan kalau untuk kuliah kita pada pagi ni, kita akan bincangkan tentang hadis yang kelima. Baru 5 kali rupanya kita bertemu, dah rasa, saya lah rasa macam banyak kali, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi kuliah kita sampai kita dapat habiskan buku ni, insya-Allah. Jadi hadis yang kelima yang saya akan kongsikan ni, kalau tengok dalam buku yang ada pada saya, tajuknya ialah panjang angan-angan, tentang panjang angan-angan. Nanti kita akan tengoklah. Biasanya kalau kita orang Melayu kalau sebut pasal angan-angan, selalu kita sebut angan-angan mak jenin, kan? Angan-angan mak jenin. Tapi hari ini kita akan tengok macam mana hadis Nabi SAW menyifatkan tentang sifat angan-angan yang panjang. Adakah ini satu sifat yang bagus ataupun sebaliknya, dan macam mana kita nak berhadapan, macam mana kita nak atasi kalau kita tengok dalam diri kita ada ciri-ciri sifat yang berbentuk angan-angan yang panjang yang disebut dalam hadis ini. Okey, jadi hadis ini macam yang saya sebut sebelum ni, ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan dalam kitab Ar-Raqaiq yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau meletakkan hadis ini di bawah tajuk, ada tajuk yang Al-Imam Al-Bukhari letakkan, iaitu di bawah dinamakan sebagai, kalau dalam bahasa Arabnya, bab fil amali wa tulihi. Maksudnya diletakkan dalam bab atau tajuk tentang angan-angan. Amal ni bukan dengan huruf ain, huruf alif. Amal bab tentang amal dan juga panjangnya angan-angan. Bab tentang angan-angan dan panjangnya angan-angan. Jadi sebelum saya baca hadis, ada juga penjelasan daripada ulama tentang apakah yang dimaksudkan dengan angan-angan. Okey, saya ada juga cari, kalau kita biasanya kalau kita menulis ataupun apa-apa kat sekolah ataupun kat universiti, kita rujuk kepada kamus dewan, kan? Macam mana kamus dewan takrifkan angan-angan. Saya nak banding dengan angan-angan yang dimaksudkan dalam hadis. Angan-angan dalam kamus dewan ada beberapa maksud. Satu ialah ingatan, apa yang kita ingat, yang itu maksud yang pertama. Yang kedua bermaksud fikiran, apa yang kita fikirkan, apa yang ada dalam fikiran kita. Dan satu lagi, selalunya orang kata angan-angan ni dia ada kaitan dengan cita-cita, kan? Selalu kalau kecil-kecil dulu, zaman kita sekolah lah, tak pastilah zaman sekarang, cikgu tanya kata cita-cita nak jadi apa, kan? Kita pun tengok kawan kita cakap nak jadi doktor, nak cakap nak jadi saintis, semua letak cita-cita yang hebat, betul tak? Kita kadang-kadang tak tahu pun nak jadi apa, tapi sebab orang tengok orang letak, kita pun letak lah. Itu dia maksud angan-angan
yang salah satunya juga disebut sebagai cita-cita dalam Kamus Dewan. Dan dalam Kamus Dewan juga disebut angan-angan ni ada kaitan dengan khayalan. Apa yang kita khayal ni maksudnya benda tu boleh kita capai ke tak? Apa yang kita menungkan. Kita duduk termenung tu, kita duduk fikir apa. Itu pun maksud angan-angan. Tapi angan-angan yang dalam Kamus Dewan yang bertepatan dengan maksud hadis yang saya akan kongsikan nanti, bermaksud sesuatu harapan yang tak mungkin akan dapat dicapai. Kita harap sesuatu perkara berlaku dalam hidup kita dan perkara tu nak capai dia sangat sukar. Sama ada boleh jadi kita dapat capai dan boleh jadi kita tak dapat capai. Okey. Itu dari konteks bahasa Melayu lah. Okey, kita lihat pula maksud angan-angan ni, amal tadi tu, apa yang dijelaskan maksudnya oleh seorang tokoh, iaitu Al-Munawi, yang menyatakan bahawa amal ini, angan-angan ini bermaksud kita impikan ataupun kita angankan terjadinya sesuatu. Kita nak terjadinya sesuatu. Tapi istilah amal dalam bahasa Arab ni, biasanya yang kita impikan tu, kemungkinan kita nak capai tu sangat kecil. Maksudnya susah kita nak capai, bukan boleh capai dengan mudah. Ini menurut tafsiran amal oleh Al-Imam Al-Munawi. Kemudian kan tadi Al-Imam Al-Bukhari letak hadis ni dalam bab amal, iaitu angan-angan, dan juga panjang tul al-amal. Jadi maksud tul al-amal menurut Al-Imam Al-Munawi, apa maksudnya? Maksudnya terus menerus bersemangat untuk apa? Untuk mencari dunia. Nak cari dunia. Kan hadis sebelum ni pun banyak kita dah kongsikan tentang dunia ni lah yang kita selalunya terpedaya dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya ada semangat kita nak cari dunia, tetapi kita curahkan, kita usaha. Bukan hanya semangat sahaja, tetapi tidak ada usaha, tetapi kita curahkan tenaga kita untuk dunia. Maksudnya bukan hanya semangat, tapi kita usaha. Kita orang kata apa, ada effort untuk nak dapatkan apa yang kita nakkan dalam hidup kita. Dan maksud yang lain juga ialah kita banyak berpaling dari urusan akhirat. Ini maksud panjang angan-angan yang disebut oleh Al-Imam Al-Munawi. Maksudnya berterusan. Semangat nak mencari dunia tu tidak pernah terhenti dalam diri dia. Bangun pagi je dah fikir tentang dunia. Dan fikir tentang dunia tu memanglah kita kena fikirkan. Akan tetapi yang kita fikir tu sampai kita berpaling daripada akhirat. Ini yang dimaksudkan. Okey, kemudian saya pergi kepada hadis yang saya nak kongsikan sebenarnya ini. Hadis ini adalah riwayat oleh Abdullah. Disebut dalam riwayat hadis ni hanya Abdullah. Kan sahabat Nabi ada beberapa orang yang bernama dengan Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan dalam hadis ini hanya disebut dengan nama Abdullah. Ertinya merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya an Abdullah radhiyallahu anhu qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sigharan ila hadha allazi fil wasati min janibihi allazi fil wasat wa qala hadha al-insan wa hadha ajaluhu muhitatun bihi aw qad ahata bihi wa hadha alladhi huwa kharijun minhu amaluhu wa hadhihi al-khutatu as-sigharu
al-a'radu fa in akhta'ahu hadha nashahahu hadha wa in akhta'ahu hadha nashahahu hadha. Jadi maksud hadis ini daripada Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW melukis satu garisan yang berbentuk empat segi. Nabi lukis, Nabi tak cakap lagi, Nabi melukis satu garisan yang berbentuk empat segi, dan kemudiannya Nabi melukis satu lagi garisan di tengah garisan yang empat segi tadi tu, satu garisan yang panjang, dan garisan tu terkeluar daripada garisan yang empat segi tadi. Garisan tu terkeluar daripada yang kotak empat segi tadi, dan kemudiannya Nabi melukis garisan kecil-kecil di tengah garisan yang di tengah tadi tu. Nabi lukiskan pula beberapa garisan kecil di sekeliling garisan yang panjang tadi tu. Dan barulah Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, ini adalah manusia. Di hujung garisan tu, ini adalah manusia, dan ini adalah ajalnya yang mengelilinginya. Jadi kotak yang empat segi tu maksudnya ajal manusia yang mengelilingi manusia dari setiap penjuru kehidupan dia. Okey. Dan yang garisan yang kecil tadi tu, yang di tengah tu, yang terkeluar daripada kotak itu adalah angan-angannya. Jadi angan-angan tu panjang sampai terkeluar daripada garisan yang empat segi tadi tu. Dan garisan yang kecil-kecil yang di dalam garisan yang empat segi tadi tu, okey, itu adalah halangan-halangan yang seseorang insan tu dia akan hadapi sepanjang daripada kehidupan dia. Katalah halangan tu dia dah berjaya melepasi satu halangan, akan ada halangan-halangan yang lain. Katalah dia pernah diuji dengan kesempitan hidup, dia dah lepas dah daripada kesempitan hidup, dah senang. Kemudian akan ada juga rintangan-rintangan lain, contohnya diuji dengan kesakitan, dengan penyakit, dengan kemalangan dan sebagainya. Ini maksud hadis. Dan saya nak kongsikan juga sebelum kita pergi kepada kita ambil pengajaran yang terdapat daripada hadis, saya nak kongsikan juga tentang perawi hadis ini. Perawi kalau dalam ulum hadis dipanggil perawi a'la, perawi yang paling tinggi pada sanad hadis ini, iaitu dalam hal hadis ini ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada banyak tentang riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud, dan kalau kita sebut tentang nama Abdullah, merupakan salah satu nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain itu ada sebuah hadis dalam Sahih Ibn Hibban dengan sanadnya yang hasan. Nabi memberi jaminan kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa kedua belah betisnya adalah lebih berat lagi timbangannya pada hari akhirat nanti daripada gunung Uhud. Sebab ada dalam riwayat disebutkan pada satu hari beliau panjat pokok dan nampaklah betis dia yang kecil, yang kurus. Kemudian sahabat macam bila kita tengok tu, bukanlah kita tengok dia kecil, jadi sahabat mentertawakan. Dan Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi innahuma athqalu fil mizan min Uhud. Jadi maksudnya bermaksud Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya, kedua-dua betisnya adalah lebih berat lagi pada timbangan kalau nak dibandingkan dengan gunung Uhud. Sebab tu kadang-kadang kita dalam hal ini kita kena, saya kata untuk saya jugalah, kita lebih melihat muhasabah kepada kekurangan diri kita. Kadang-kadang kita nampak orang, kita rasa kita lebih daripada orang tersebut, tapi dalam konteks sahabat Abdullah bin Mas'ud, Allah dah bagi
jaminan. Betisnya walaupun kecil kita nampak, tapi lebih berat lagi timbangannya daripada gunung Uhud. Okey. Dan hadis ini sebenarnya diletakkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Selalu kalau kitab hadis yang masyhur juga, bukan kitab yang utama lah, yang ni dalam Sahih Al-Bukhari ada. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan kitab ini, hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin. Pernah dengar kan nama kitab Riyadhus Salihin? Dan Al-Imam An-Nawawi letakkan di bawah bab tentang ingat mati. Jadi hadis ni ada kaitan dengan ajal. Jadi sepatutnya kita kena memperbanyakkan ingat tentang kematian. Dan angan-angan yang panjang tu, menurut Al-Imam An-Nawawi, sepatutnya kita pendekkan angan-angan dan impian kita. Ini yang sepatutnya. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ada berkata ketika dia syarahkan hadis ini dalam Riyadhus Salihin, dia ada menyebut, saya bawa kata-kata dia, berapa ramai orang yang angan-angan dia sangat jauh. Kita ni ada angan macam-macam yang kita tak capai lagi. Rumah kita nak renovate lagi besar, ada 2 bilik kita nak jadi 4 bilik. Rumah ada sebuah kita nak bagi jadi 2 buah. Kita nak sewa, kita nak buat pelaburan, hartanah dah ada di Penang, kita nak tambah lagi di KL dan sebagainya. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, berapa ramai orang yang angan-angan dia sangat jauh. Dia dah travel dah pernah pergi ke US, dia nak pergi pula tempat-tempat lain, banyak, panjang. Dia, kalau boleh seluruh tempat di dunia ni semua dia nak pergi. Ini contoh. Namun ternyata ajalnya datang menjemputnya dengan tiba-tiba. Kita tak dapat nak, angan-angan kita tu terlalu panjang dan kita tak bersedia dengan ajal yang boleh menjemput kita pada bila masa. Okey, perempuan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita pergi kepada hadis ini dan maksudnya dan juga latar belakang hadis sedikit yang berkaitan dengan perawi. Dan hadis ini sebenarnya kalau dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebenarnya lebih dahulu sebelum bawakan hadis ni, membawakan 2 ayat Al-Quran dan juga kata-kata daripada Sayyidina Ali. Jadi kita tengok dulu, sebab ayat Al-Quran sifatnya dia akan selaras dengan hadis. Hadis dengan ayat Al-Quran dia tidak akan boleh bercanggah. Kalau yang kita nampak macam ayat Al-Quran bercanggah dengan hadis tu, itu apa yang kita nampak. Sebenarnya itu percanggahan pada zahir yang kita tak faham. Tetapi kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis Nabi, sebab sumbernya sama, tidak akan berlaku percanggahan. Jadi ini antara kaedah Al-Imam Al-Bukhari nak bagi kita faham lagi tentang hadis ni. Beliau membawakan yang pertama, saya sebut tadi 2 ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama ialah dalam surah Ali Imran ayat 185, ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang berbunyi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ayat ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, jadi sesiapa yang Allah jauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya dan beruntung. Siapa yang Allah tak masukkan dia, jauhkan dia daripada neraka dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga, sesungguhnya dia orang yang sangat beruntung. Dan disebut di penghujung ayat itu, sesungguhnya, yang kita dah selalu sebut, kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang menipu. Yang ni yang selalu kita sebutlah. Jadi sebenarnya saya ada rujuk juga tentang ayat ini. Sebenarnya ayat ini adalah potongan daripada ayat yang penuh, dan potongan ayat ini adalah ayat yang selalu kita dengar. Kalau kat luar masjid ni, dekat van pun ada tulis ayat yang berkaitan dengan kematian, iaitu ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa tu pasti akan merasai kematian. Siapa pun tak boleh lari daripada, kata dia nak lari, nantilah, tunggulah bila dah bersedia, tunggulah umur 40, 50, tunggu. Jadi ajal ni tidak akan lambat, tidak akan cepat, melainkan Allah dah tetapkan. Dan ayat yang tentang ungkapan yang berikutnya, ayat berikutnya disebut bahawa wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yang bermaksud sesungguhnya pada hari kiamat nanti semua amalan balasan pada hari akhirat tu akan, balasan Allah kepada kita, Allah akan sempurnakan pada hari akhirat. Okey. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa keseluruhannya ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, walaupun beliau membawakan potongan, tapi potongan ayat yang lengkap ni sebenarnya ada kaitan dengan kematian. Sama juga macam hadis ni tadi yang menunjukkan bahawa kotak 4 segi tu merujuk kepada ajal kita. Jadi daripada ayat ini kita faham semua kita akan mati. Yang ni semua kita tahu. Tapi sejauh mana? Saya kata pun juga untuk saya, kita pun tak tahu bila Allah dah tetapkan ajal kita. Jadi semasa kita hidup, yang ni saya kata juga untuk saya, kita kena beramal untuk bekalan hari akhirat kita. Cukup tak? Cukup ke tak bekalan yang kita ada ni untuk kita bawa pada hari akhirat nanti setelah kematian kita? Cukup ke tak cukup? Yang ni kita tengok sendiri, kita pun boleh rasa berapa banyak amalan kita yang kita buat ikhlas kerana Allah, satu, dan kemudian yang masa kita, berapa banyak yang kita peruntukkan untuk amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut antara pengajaran daripada ayat ini, kita jangan buang masa. Kadang banyak masa kita yang kita habiskan, tapi kita tak perasan. Tak banyak perkara-perkara berfaedah yang kita lakukan. Tambah sekarang lagilah banyak cabaran. Yang ni pun selalu saya sebut dengan apa, kalau biasanya kita sebut TikTok kan, selalunya kita kata untuk generasi anak muda, tapi sebenarnya tak. Kadang-kadang dalam kalangan kita, saya pun saya kata dalam kalangan orang yang lagi berusia pun sangat, orang kata apa, orang kata dah pandai guna. Bukan hanya untuk orang muda, kadang-kadang guna untuk dengar perkara-perkara yang berfaedah, tak apa. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita lara. Kita tengok movie, kita tengok cerita kan. Itu daripada satu sudut. Dan masa kita kadang-kadang habiskan begitu sahaja. Kadang-kadang kita rasa petang-petang kita nak release tension, kita pergi rumah jiran kan, kita bersembang. Tapi apa yang kita bualkan tu, bolehkah kita jamin 100% adalah perkara yang berfaedah? Itulah yang orang kata istilah bawang tadi tu kan. Kita akan, orang kata, rasa tak seronok kalau sembang pasal benda ni, rasa macam tak feel kan. Dia mesti cari idea. Kadang-kadang orang bersembang tu, kita bersembang tentang peribadi orang lain. Kita memperkatakan tentang orang lain. Kadang-kadang dalam satu kampung pun, berita tu kadang-kadang tuan yang kita sembangkan tu dia tak tahu pun. Orang kadang-kadang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita pun kadang-kadang tak tahu apa yang orang sembang atau orang kata tentang diri kita. Rupanya macam ni orang kata tentang kita. Tapi tak apalah, biar orang kata kepada kita, jangan kita kata kepada orang. Kita sama-sama lah, saya kata kan, untuk menjaga lisan
dan juga percakapan kita. Sebab nanti semua anggota badan kita akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Okey, itu daripada sudut tersebut. Daripada ayat ini juga saya nak kongsikan setiap amal perbuatan kita, baik ke buruk ke, di akhirat nanti akan diberi pembalasan yang sepenuhnya. Okey, dan ini kenapa? Kerana dunia ni bukan tempat untuk mendapat balasan. Ada juga balasan di dunia. Allah bagi sedikit balasan kepada kita di dunia. Contoh, hati kita rasa tenang. Contoh, Allah bagi rezeki. Okey, contoh Allah bagi macam umat Islam, Allah bagi kemenangan dalam perang. Itu antara balasan di dunia. Tetapi balasan di dunia nak dibandingkan dengan balasan di akhirat adalah sangat sedikit nak dibandingkan dengan balasan di hari akhirat nanti. Jadi kalaulah kita rasa, tapi sepatutnya kita kena rasa kita banyak kurang di sudut amalan. Tapi kalau orang tu rasa dia sudah berusaha dengan sebaik mungkin, dah lakukan amalan, dah berusaha untuk menjadi seorang mukmin, tapi kehidupan dia di dunia ni dia rasa biasa, dia tak senang macam orang lain, kan? Jadi kita rasa, janganlah kita rasa sedih, sebab benda tu kita tak dapat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Okey, ini tentang ayat Al-Quran ini. Kemudian saya nak kongsikan juga perkataan yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang dibawakan itu, iaitu zuhziha. Zuhziha ni maksud dia ba'id, maksudnya jauh. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa dalam kalangan kita akan ada manusia yang dijauhkan daripada neraka, dan ada yang terus dia tak rasa masuk neraka, dia akan terus masuk ke dalam syurga. Jadi kita sebenarnya kita tak nak pun, kalau ikut kita memang siapa yang nak masuk ke dalam neraka, kita tak nak. Kena api sikit pun, kena air panas sikit pun, kita rasa melecur, dia rasa sampai sakit sangat. Tak tahu nak cakap macam mana, apatah lagi api neraka. Kita memang tak nak. Tetapi yang dekat sini dengar, kita tak nak rasa bahang api neraka tu. Jadi kat sini yang nak masukkan kita, nak selamatkan kita, nak jauhkan kita daripada neraka tu dan masukkan kita ke dalam syurga tu, kita bukan boleh berjalan dengan sendirinya, kan? Tapi yang kuasa nak memasukkan tu, melainkan bergantung kepada kekuasaan dan keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dibentangkan amalan kita. Dan kita tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Bukan, kadang-kadang orang dia rasa yang dia masuk tu sebab dengan banyak amalan dia. Amalan tu menjadi salah satu faktor, tetapi faktor yang lain juga ialah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat daripada Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Jadi sebenarnya ayat yang berikutnya tu nak menunjukkan perkataan faza. Allah dah jauhkan kita daripada neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga tu. Sebenarnya kejayaan tu, kejayaan yang lepaskan diri daripada api neraka tu, sebenarnya amat susah. Kenapa? Sebab jalan yang ni pun saya dah sebut dalam hadis-hadis yang sebelum ni, jalan nak menuju ke syurga tu sebenarnya dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kan kita nak masuk syurga, nak kena solat awal waktu, harta yang kita ada kena keluarkan zakat. Kita dah penat-penat berusaha, gaji kita dapat, kena sedekah, kena keluarkan zakat. Semua tu kita nak berpuasa. Berpuasa kita bukannya mudah nak berpuasa. Puasa bulan Ramadan kita kata tak apalah, sebab semua orang berpuasa. Kita nak berpuasa sunat, kan? Hari orang lain yang orang lain makan macam mana dalam itu, orang kata perkara-perkara yang
nak memperbanyakkan puasa, nak konsisten ni saya kata untuk saya juga Isnin Khamis setiap bulan, ataupun puasa sunat 3 hari dalam 1 bulan. Susah kalau kita tak biasa, kita tak melazimi. Jadi bila kita dah berjaya dilepaskan dilepaskan pada neraka, masuk ke dalam syurga, itu merupakan kejayaan yang sangat besar. Itu yang nak digambarkan. Dan kejayaan tu, yang ni pun saya ada sebut juga sebelum ni, kejayaan tu adalah kejayaan yang hakiki, bukan macam kita berjaya di dunia ni. Kita berjaya sebab apa? Kejayaan di akhirat tu kekal. Sebab akhirat kekal. Dunia ni kalau kejayaan tu belum ada jaminan orang tu dia akan dapat mengekalkan kejayaan dia tu sampai bila-bila. Yang ni pun selalu dah saya sebut contoh. Orang tu mungkin kecil dia pandai, dia dapat straight A dan sebagainya, tapi kita tengok hakikat kehidupan, bukan saya nak kata tak payah dapat rizal yang bagus. Dapat rizal yang bagus tu alhamdulillah, satu anugerah, tetapi itu bukan penentu kejayaan tu secara mutlak akan menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia. Berapa ramai kita lihat kawan-kawan kita, ini bukan saya nak suruh tak belajar, maksudnya kat situ yang dia tak dapat straight A pun, tetapi Allah anugerahkan kat dia kehidupan yang senang. Tapi kena tengok secara balance lah. Bukan maksudnya, ini nak menunjukkan, yang saya nak maksudkan tadi, kejayaan yang kita dapat tu bukan jaminan secara mutlak benda tu boleh kita kekal. Itu adalah Allah yang nak bagi kepada kita. Sama ada kita cemerlang akademik ke, kita tak cemerlang akademik ke, itu Allah dah tentukan, asalkan kita berusaha. Okey, jadi ini tentang ayat Al-Quran itu juga. Kemudiannya di penghujung ayat itu disebut kehidupan di dunia ni adalah kesenangan yang menipu. Yang ni pun selalulah kita sebut. Kenapa kesenangan di dunia ni kesenangan yang menipu? Banyak ayat Al-Quran dah sebut. Sebab kehidupan di dunia ni kesenangan kita nampak. Kita ada pekerjaan, kita ada gaji. Ada orang gaji dia sebulan 70,000, ada orang sebulan gaji dia 10,000. Benda tu kita nampak hasilnya di dunia. Kesenangan di akhirat kita tak nampak. Sebab benda yang berada di depan mata kita nampak. Sebab itu kita terpesona. Kita nampak orang ada rumah yang besar, kereta yang besar. Kita pun rasa, kita pun nak perkara-perkara yang macam tu. Kita tak boleh nak nafi, kita nak kehidupan kita yang sempit. Sebab itu yang disifatkan sebagai kesenangan yang mudah mempersonakan kita. Kita pun nak kehidupan yang senang, ya. Jadi syaitan akan guna nikmat dunia ni untuk tipu kita, dan kita tidak gunakan pada jalan yang Allah redai, ya. Jadi itu adalah sifat dunia. Bukan kita tak tahu sifat dunia ni, perkara yang ada ni bukan hak mutlak kita, tetapi kita selalu lalai, kita selalu leka. Sebab itulah kita perlunya kepada pengisian, kepada jiwa kita untuk sentiasa perlu pengisian. Ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita, hadir majlis ilmu ataupun banyak sarana, kata medium-medium ceramah yang kita boleh lihat, banyak sangat. Kita tak boleh bagi alasan. Sebenarnya kita bukan hanya nak makanan untuk jasmani kita nak makanan juga untuk rohani kita. Tapi kita tak boleh nafi, kita tak bolehlah salahkan Allah pula. Kita salahkan Allah, kita buat perkara buruk ni sebab Allah dah tulis untuk kita. Tak. Yang tu kita kena ada mujahadah. Kita tak boleh salahkan, tak apalah, dah Allah ciptakan kita macam ni, so kita nak boleh buat apa? Kita tak boleh letak konsep itu, sebab Allah sebut dalam beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah jadikan dunia ini sebagai indah, sebagai perhiasan. Sebab apa? Sebab Allah nak uji kita, siapakah yang paling baik amalannya. Ini kita dapat lihat dalam surah Al-Kahfi, ayat yang bermaksud ataupun ayat yang berbunyi, inna
ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 7 yang bermaksud sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi ini. Sebab apa? Untuk kami uji mereka. Allah jadikan benda tu sebagai perhiasan untuk Allah uji kita, siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Jadi dunia ini adalah tempat untuk kita diuji dengan pelbagai ujian, ya. Begitu juga Allah sebut dalam surah yang lain, surah Taha ayat 131, ayat yang bermaksud, dan janganlah engkau panjangkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka. Maksudnya memang Allah bagi nikmat kepada beberapa golongan yang tertentu, dan Allah kata jangan kita panjangkan, jangan kita nak tengok nikmat itu. Dan itu Allah sifatkan sebagai, dalam kuliah sebelum ni saya sebut, bunga kehidupan dunia. Itu adalah nikmat, itu bunga kehidupan dunia. Agar apa? Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Biasanya kita tengok ujian dalam bentuk kesempitan, dalam bentuk susah. Tapi dalam ayat ini Allah sebut ujian itu dalam bentuk yang senang. Allah bagi pangkat, Allah bagi harta, Allah bagi kesenangan, semua itu. Dan Allah sebut kurniaan Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Syurga di akhirat nanti adalah lebih baik dan lebih kekal. Okey, jadi kat sini juga banyak lagi ayat Al-Quran. Allah jadikan manusia, memang sifatnya Allah yang ciptakan kita indah menurut manusia. Apa-apa yang kita inginkan, wanita, anak-anak, harta, emas, perak, semua tu, kenderaan, itu adalah kesenangan dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Dan dalam sebuah hadis juga disebut, hadis yang bermaksud sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepada kamu sekalian. Jadi khalifah. Kita sepatutnya di dunia jadi khalifah, dan Allah perhatikan kita jalan tak tanggungjawab kita. Kita buat tak apa yang Allah suruh, kita tinggalkan tak apa yang Allah larang. Jadi kat sini, ini perkara-perkara dunia ni yang membuatkan kita, orang kata apa, kita akan tertarik, kita akan tertarik dengan perkara-perkara yang indah, yang mewah, yang ni, yang apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Sebenarnya kita kena sedar, sama ada memang kita sedar kehidupan di dunia ini adalah ujian sementara dan kesenangan yang menipu. Nanti saya akan kongsikan juga, biasanya kita dah tahu dah hakikat dunia, tapi bagaimana kita nak berinteraksi dengan hakikat dunia ni, kita kena buat apa? Nanti saya akan kongsikan. Dan ini tentang ayat Al-Quran yang pertama yang Al-Imam Al-Bukhari bawa nak sokong hadis tadi ataupun nak menghuraikan hadis tadi. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawa sebuah lagi potongan, sebuah lagi ayat Al-Quran, iaitu ayat yang ketiga dalam surah Al-Hijr, ayat yang berbunyi Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ayat ini berbunyi, biarkanlah mereka di dunia ni, Allah kata biarkanlah mereka di dunia ni makan, disebut makan, dan wa yatamatta'u, bersenang-senang. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, dan juga dilalaikan. Disebut dilalaikan dengan angan-angan yang kosong, dan kelak mereka akan mengetahui akibat daripada perbuatan mereka. Jadi di dunia ni, ini bukanlah ayat ni Allah kata buatlah apa yang kamu nak buat,
Tapi sebenarnya ayat ni berbentuk ancaman, berbentuk ugutan daripada Allah. Allah dah terang dah sampai dah peringatan kepada kita. Sebenarnya ayat ni ialah ayat yang diturunkan di Mekah, lebih menjurus kepada persoalan tauhid, tentang mengesahkan Allah. Dah sampai dah peringatan daripada Allah tentang betapa kita kena esahkan Allah, dan juga peringat perkara-perkara lain yang disebut oleh Allah. Jadi disebut kat sini, Nabi ataupun sesiapa dah sampaikan peringatan kepada kita, kita hanya boleh sampaikan peringatan. Tapi kalau orang tak mau terima, kita tak boleh nak paksa. Jadi Allah kata biarkanlah mereka, sebab nanti di akhirat nanti mereka akan mendapat pembalasan yang sewajarnya. Jadi maksudnya bahasa ancaman. Kadang-kadang macam kita lah, kita nak suruh anak kita, yang ni pun saya dah sebut, kita nak suruh anak kita ke, kita tak suka dia buat satu perkara, tapi dah kita suruh, lagi kita suruh, lagi dia buat, kan? Jadi kadang-kadang kita kata buat. Buat tu maksudnya kita nak ancam. Contoh kita kata esok nak exam, kan? Macam ada setengah sekolah, ini adalah minggu ujian, ujian pertama, 2 hari cuti, kan? Kita suruh buat ulang kaji, tak juga study. Kita kata okey, tak payah study langsung, esok pergi jawab je exam. Itu maksudnya bukan kita suruh, tapi sebenarnya di sebalik itu kita nak ugut nanti dapat keputusan, tengok macam mana, dapat berapa. Menyesal pun tak ada guna. Selalunya orang kata menyesal tak baca lebih awal. Kalau baca lebih awal mesti boleh jawab, kan? Selalu kita akan cakap macam tu. Itu juga dalam konteks tapi itu contoh yang saya berikan. Dalam konteks ayat ini macam tu. Ancaman lain. Ancam tu Allah ancam. Cabaran tu ialah rintangan yang kita hadapi dalam hidup. Contoh kalau cabaran, katalah kita nak exam, yang tu tadi kita ugut, kita ancam, kan? Tak baca pun tak apa. Tapi cabaran je, antara cabaran nak baca buku ialah rasa malas. Ya, betul. Sahut cabaran, jadi jawab exam. Tapi ada Allah nak bagi result yang bagus, dan juga sebaliknya. Jadi cabaran ni kadang-kadang nak baca buku, tapi satu sifat malas, ada gadget dan sebagainya, main game. Cabaran juga kadang-kadang orang dia yang susah, dia tak ada buku rujukan. Mungkin dia nak ulang kaji dan sebagainya, cukup dengan buku teks. Ada orang dia hantar tuition, itu lainlah situasinya. Okey, ini apa yang disebut. Kemudian ayat ni ayat ancaman. Sebab apa? Diakhiri dengan fasaufa ya'lamun. Nanti akibatnya kita akan dapat, kita akan dapat akibatnya itu di hari akhirat. Jadi maksudnya angan-angan yang disebut dalam ayat ini ialah angan-angan yang melalaikan kita daripada akhirat, dan angan-angan yang melalaikan kita daripada untuk beramal. Kita nak beramal untuk akhirat. Jadi sebenarnya kita, angan-angan tu salah satu cara syaitan nak memperdayakan kita, nak halang kita daripada buat amalan, bekalan untuk hari akhirat kita. Jadi maksudnya kat sini, ayat ini juga ditafsirkan sebagai dalam fikiran mereka itu, panjangnya angan-angan mereka tu nak buat yang tu, nak buat yang ni. Okey, bangun pagi je dah fikir. Okey, plan dah siap, dah plan. Okey, hari ni nak buat apa? Nak capai. Banyak plan kita tu lebih menjurus kepada, tidak, orang kata lebih banyak kepada perkara dunia. Kita tak plan hari ni, okey, solat kita nak awal waktu, ni zikir kita nak berapa, nak konsisten zikir pagi, zikir petang. Bukan hanya, yang maksudnya dia lebih kepada kebanyakan manusia, dia hanya lebih memikirkan tentang perkara-perkara dunia, yang dia tak boleh jadikan perkara tu sebagai bekalan kepada akhirat. Jadi kat sini disebut ramai yang nak tambah harta, nak buat itu ini, nak jalan sana sini, nak beli itu ini. Kadang-kadang kita, saya kata kat saya lah juga, kan, kita ada beg tangan dah, kan, tapi beg tangan kita
punyalah banyak. Nak pergi kenduri beg ni tak sesuai ni, bawa beg yang office punya ni. Dia kena ada bawa macam clutch ke kan, kena ada bling-bling ke kan. Ini nafsu kita lah. Saya kata pun untuk saya juga, beg ni nak pergi pejabat, beg ni nak pergi majlis, beg ni nak balik kampung, beg ni nak pergi shopping. Ini apa yang kita fikirkan, dan minta Allah bantu kita supaya kita dicukupkan. Tapi nak kata pun samalah. Ini antara apa yang kalau orang perempuan lah, macam tudung lah juga kan. Tudung kadang-kadang dah beli dah, warna biru, tapi tengok tak matching pula. Ni biru muda, ni biru yang terang sikit. Itu maksudnya, itu apa yang kita fikirkan. Dah ada tudung bawal, kita nak shawl pula, orang kata tak trend dan sebagainya kan. Tudung nak pergi market, pakai tudung macam-macam lah kan. Jadi kat sini tidak salah, asalkan jangan sampai yang tudung tadi, jangan sampai membazir, dan jangan sampai lupakan kepada akhirat. Kita tak belajar agama, kita tak memperbaiki diri kita. Kita nak senang di dunia sahaja, kita lupa tentang persiapan kita ke hari akhirat. Jadi bila dah mati nanti, barulah kita tahu, kita akan sedar sebenarnya kita dah buat silap semasa kehidupan di dunia kan. Tu saya kata pun untuk saya jugalah kan. Dan sebenarnya sebelum ini ayat yang ketiga, kalau ayat yang kedua dalam surah Al-Hijj disebut ayat yang berbunyi, ini tentang orang kafir, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini nak menunjukkan, Allah nak ceritakan keadaan orang kafir pada hari akhirat. Allah nak bagi peringatan kat kita supaya kita ambil pengajaran daripada ayat ini, supaya kita tidak menyesal di hari akhirat. Iaitu orang kafir ketika hari akhirat akan sangat menyesal, dan sangat menyesal. Mereka berharap di dunia dulunya mereka adalah orang yang mukmin. Jadi ayat tadi bermaksud orang-orang kafir itu sering kali di akhirat nanti menginginkan kiranya mereka di dunia dahulunya adalah menjadi orang-orang yang muslim. Jadi banyak juga ayat Al-Quran lain yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang akan menyesal pada hari akhirat nanti. Antaranya juga ialah dalam surah Al-An'am ayat 27, ayat yang bermaksud, dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, sekiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kita tak boleh patah balik dah. Di akhirat nak balik ke dunia dah tak boleh nak patah balik. Kita yang tua ni pun nak patah balik ke hari muda pun tak boleh dah nak patah balik. Apa yang kita buat dulu, melainkan bukanlah yang kita buat dulu, melainkan Allah ada sediakan jalan untuk kita. Kita dah menyesal, ada Allah sediakan pintu taubat yang sentiasa terbuka. Dan tentang ayat ini juga disebut bila dalam kitab hadis yang ditahqiq oleh Dr. Mustafa Al-Bugha menyebut bahawa lafaz wa yulhihimul amal dalam ayat tadi, maksudnya manusia ini disibukkan daripada nak tumpu kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan akhirat. Itu maksudnya. Tak kisah tentang zikir, tak kisah tentang selawat, tak kisah tentang perkara-perkara lain yang menjadi saham di akhirat. Maksudnya tak kisah tentang amalan-amalan yang boleh membawa bekalan. Kan, kadang-kadang kita nak zikir pun kita rasa berat, kita rasa malas kan. Padahal sambil kita drive pun sebenarnya, kalau orang ada apps, ni bukan saya nak promote apa kan, kalau yang ada apps yang Miss Nina punya tu, ada Qalbi tu, yang tu boleh download, dia ada zikir pagi. Kita tak payah bawa buku, dia ada zikir pagi, dia ada zikir petang. Kita boleh baca sebenarnya sambil kita drive. Kadang kat Penang kan jam, hantar anak pagi sekolah, kita boleh baca. Boleh baca sekali dengan anak sekali. Ajar anak supaya lazimi. Itu antara yang kita boleh buat lah.
Kadang-kadang lagi pukul 8 kita dah kena masuk office dan sebagainya. Waktu-waktu yang terluang kita cuba manfaatkan. Ada kalau boleh, kalau dah hafal yang tu lagi baguslah. Dan kalau kita takut salah, kita boleh download lah, ada apps lain Nur saya rasa yang ada juga yang tu boleh amalkan kita boleh baca banyak, bukan hanya zikir pagi petang, ada juga bacaan zikir kalau kita terjaga tengah malam, apa kita nak ucapkan, banyak sebenarnya kalau kita cari. Kalau kita cari amalan yang kita boleh buat, kita akan jumpa. Cuma kita nak tak nak cari, dan bila kita dah cari, nak ke tak nak kita buat. Sejauh mana kita nak melazimi dan konsisten. Dan maksud disibukkan dengan amal juga, maksudnya bukan hanya sibuk dengan amal, maksudnya tak kisah tentang taubat, tak fikir pun, tak rasa pun diri ada buat salah. Tak rasa macam okey je, tak ada buat salah apa, solat puasa tak ada rasa salah. Tidak kisah tentang taubat. Dan maksud yang ketiga juga ditafsirkan oleh Dr. Mustafa Al-Buras sebagai lebih cenderung kepada angan-angan seolah-olah nak kekal hidup di dunia. Banyak yang tak capai lagi dalam hidup, seolah-olah nak hidup sampai bila-bila, dan suka kepada, cenderung kepada apa yang jiwa dia suka. Selalunya kita suka, antara yang kita doa, kebanyakan kita doa ialah kita doa panjang umur. Betul tak? Kita doa panjang umur, dan umur kita tu sebenarnya kita doa umur yang diberkati sepatutnya. Dan kita doa, selalu orang doa kat kita kan, ada setengah orang bila birthday siapa-siapa ke, selalunya dia akan ucap semoga panjang umur, murah rezeki. Selalu yang tu je lah kan. Yang ni apa yang disebut cita-cita yang panjang. Tapi kalau rezeki yang berkat, yang boleh infak dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang ni yang dimaksudkan ialah benda yang boleh melalaikan kita daripada hari akhirat. Dan yang berikutnya ialah saya nak kongsikan ialah tentang kata-kata Sayyidina Ali yang juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini, kata-kata Sayyidina Ali, kata-kata ni yang bermaksud dunia ditinggalkan di belakang, sedangkan akhirat berada di hadapan. Dunia kita tinggalkan di belakang, akhirat yang berada di hadapan kita. Dan setiap satu daripadanya ada anak-anaknya. Dunia ada anak-anaknya dan akhirat ada anak-anaknya. Dan Sayyidina Ali berkata, maka jadilah kamu antara anak-anak akhirat dan janganlah kamu jadi anak-anak dunia. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita tergolong dalam kategori anak-anak akhirat. Kerana hari ini adalah untuk beramal. Di dunia ni adalah sebenarnya untuk beramal, dan di dunia ni tidak ada hisab. Sedangkan esok ada hisab dan tidak ada lagi masa untuk beramal. Jadi maksudnya inilah kata-kata peringatan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar supaya kita jadikan dunia ni sebagai matlamat hidup kita yang paling akhir. Jadi maksudnya kita jadikan, kalau kita nak tumpu kepada dunia, tapi dunia itu boleh kita bawa bekalannya kepada hari akhirat, bukan hanya dunia semata-mata. Sebab di dunia inilah untuk kita beramal. Kita tak nak jadi macam orang kafir, na'udzubillah, yang tadi tu nak kembali ke dunia untuk nak jadi orang yang muslim. Jadi kita sebagai orang Islam, kita nak jadikan dunia ini sebagai tempat untuk beramal, dan di akhirat nanti kita akan mendapat Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah hisab kita dengan hisab yang ringan, ya. Jadi manusia ni kita pilih sebagai tempat ni lah. Jadi ini jugalah bukan Sayyidina Ali sahaja, ulama yang lain, ulama salaf yang lain juga mencela sebenarnya sifat panjang angan-angan. Nak ada angan-angan boleh, tetapi jangan kita sampai panjang angan-angan dan kita lupakan akhirat. Yang tu yang dimaksudkan. Dalam hal ini juga saya nak kongsikan kata-kata daripada
periwayat hadis ini juga, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang ini yang disebut, tapi ini bukan hadis, ini hanyalah kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud sahaja. Dia adalah hadis mauquf. Hadis kata-kata beliau bermaksud, janganlah kalian panjang angan-angan. Jangan kita ada angan-angan yang panjang, dan jangan sampai kalian terlena oleh panjangnya angan-angan. Maksudnya kita jangan kita leka. Kalau orang tu dia ada angan-angan, jangan angan-angan tu menjadi halangan kepada kita untuk kita fokuskan kepada amalan yang boleh jadi Allah ambil kira pada hari akhirat nanti. Kemudian ada juga kata-kata yang ni saya tak sempat semak kesahihannya, cuma disebut dalam riwayatnya oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Awliya. Disebutkan bahawa, saya sebutkan bahawa sebab tak pasti statusnya, disebutkan bahawa Sayyidina Ali ada berkata, perkara yang paling aku takutkan ialah mengikut hawa nafsu. Paling kita takut ialah yang ditakuti oleh Sayyidina Ali ialah ikut hawa nafsu dan panjang angan-angan. Jadi menunjukkan panjang angan-angan ni bukanlah satu sifat yang mulia. Adapun ikut hawa nafsu akan memalingkan kita daripada kebenaran. Kita tidak akan melihat perkara yang benar. Apa yang Allah tak bagi buat, kita rasa kita boleh buat. Kita ada justifikasi, kita kata buat ni sebab kita rasa boleh buat, tapi sebenarnya Allah larang. Adapun panjang angan-angan akan membuatkan kita lupa kepada akhirat. Yang ni kata-kata oleh Sayyidina Ali. Okey, para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan juga sedikit lagi tentang ciri-ciri orang yang cintakan dunia dan lupakan tentang akhirat, untuk sama-sama kita lihat kita ni ada tak ciri-ciri tu supaya kita boleh memperbaiki lagi diri kita. Yang pertama ialah golongan yang menangguh-nangguhkan taubat. Kita sebanyak mana kita termasuk tak? Berapa banyak kita sedar tentang dosa-dosa kita yang telah lalu ataupun yang kita buat sebenarnya kita tak sengaja. Kita dah lukakan hati orang, kita tak sedar. Ini antara ciri-ciri orang yang cintakan dunia, lupakan akhirat. Dia tangguh nak bertaubat. Macam saya sebutlah, tak apalah, muda lagi, enjoy dulu dan sebagainya. Saya katakan kita tak rasa bila-bila masa, anytime Allah akan menjemput kita. Sebab kita tak rasa, sebab kematian tu kita tak nampak. Okey. Dan juga sebenarnya bila kita sebut tentang taubat, sebenarnya kalau ini saya pernah kongsikan, Nabi SAW sendiri bertaubat istighfar sebanyak 70, dalam satu riwayat sebanyak 100. Itu yang disebut dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dalam Sahih Al-Bukhari disebut bahawa Allah sebenarnya tentang taubat ni, Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya lebih lagi daripada seorang hamba tu apabila dia kehilangan binatang tunggangannya di padang pasir, dijumpa balik binatang tunggangannya. Kita katalah kita pergi bermusafir, pergi Jordan ke kat mana ke yang padang pasir yang luas, Wadi Rum ke kat Jordan dan sebagainya, kat mana-mana pun padang pasir kan, jauh nak pergi tempat tak ada apa, hilang kenderaan yang kita naik itu, hilang. Okey, dan bila kita jumpa balik tu kita rasa bersyukur kan, rasa lega, kita boleh balik ke negara kita, ke tempat kita. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya apabila dia bertaubat berbanding dengan orang yang dia jumpa, gembiranya dia jumpa binatang tunggangannya. Dan disebut juga dalam riwayat yang panjang dalam Sahih Muslim, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya apabila dia berada di padang pasir, binatang tunggangannya tu bawa makanan semua, dan binatang tunggangan tu hilang. Dan bila hilang, makanan tak ada, dan akhirnya dia tertidur. Apabila dia tertidur, dia jaga
Dia ingat ni macam mana nak balik ni, dah berhari-hari berada di padang pasir, kan, tak makan dan sebagainya. Dan kemudian tiba-tiba dia tertidur. Bila dia terjaga, binatang tunggangan dia ada di depan mata dia. Kita rasa tak betapa bersyukurnya kita? Tapi Allah nak gambarkan Allah lebih gembira dengan taubat seseorang hambanya. Dan disebut juga dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam surah Az-Zumar, Allah pintu taubat sentiasa terbuka. Kalau orang tu dia dah buat dosa banyak mana pun, Allah akan ampunkan, tapi dengan ada beberapa syarat. Sebelum dia menemui ajalnya, dia bertaubat kepada Allah. Dan bukan hanya bertaubat, dia juga menyesal dan meninggalkan perbuatan yang dia buat dulu. Dia tak ulang. Itu antara apa yang disebut dalam surah Az-Zumar. Dan saya nak sebut juga Allah selain daripada ciri-ciri orang yang cintakan dunia lupakan akhirat, yang kedua ialah dia malas melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ni saya rasa kita nak mujahadah, nak lawan, kita nak konsisten baca Al-Quran setiap hari, kita perasaan malas kita tu. Ini antaranya, minta Allah bantu kita. Dan dalam hal ini Ibn Rajab Al-Hambali ada menyebut dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau menyebut, meninggalkan pesanan, janganlah engkau tergolong dalam kalangan orang yang hanya mengharapkan ganjaran pada hari akhirat tapi tak bersungguh-sungguh. Kita nak ganjaran yang baik pada hari akhirat, tapi kita tak bersungguh-sungguh buat amal soleh. Kita buat pun cincai, kita buat pun ala kadar, dan kita tangguh-tangguhkan taubat disebabkan oleh panjangnya angan-angan dan impian kita. Ini pesanan disampaikan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya. Dan ciri-ciri orang yang cintakan dunia dan lupakan akhirat ialah orang yang keras hati. Orang yang keras hati ini kita dapat lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16, yang menunjukkan bahawa Allah mencela sifat ini dalam ayatnya yang bermaksud, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu ahlul kitab sebelumnya. Allah kata jangan jadi macam golongan sebelum ini, kaum sebelum ini, yang Allah dah bagi kitab, kita Allah berikan Al-Quran, dan jangan jadi macam orang yang sebelum ini, dan jangan jadi panjang angan-angan. Orang sebelum ini panjang angan-angan mereka sehingga hati mereka menjadi keras. Kita tak rasa dah, kita tak rasa salah dah. Kita kumpul harta banyak-banyak sampai kita tak fikir. Kadang kita kumpul harta, bukan kita fikir untuk kita, kita fikir untuk anak kita. Rumah ni lepas kita tak ada, rumah ni untuk anak ni, rumah ni untuk anak ni, tanah ni untuk anak ni. Tak salah, tapi salahnya ialah bila kita terlalu memikirkan perkara tersebut sampai kita lupakan akhirat. Sebab ada hadis yang kata kita tinggalkan zuriat kita, keturunan kita dalam keadaan yang berharta lebih baik daripada dalam keadaan yang tak berharta. Tetapi bukanlah terlalu planning. Banyak ni tinggal ni, seorang 50,000, seorang 50,000 dan sebagainya, sampai kita nak cari benda tu. Itu apa yang disebut dalam surah Al-Hadid. Dan saya nak kongsikan juga berkaitan dengan hadis ini apa yang disebut. Yang ni pun sama kita semua. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi bersabda, hadis yang bermaksud, hati orang yang sudah tua, kita lah kan, hati orang yang sudah tua, dia akan sentiasa menjadi seperti orang muda. Kita walaupun kita dah tua, tapi hati kita macam hati orang yang muda dalam dua perkara. Apa dua perkara tu? Walaupun kita dah tua, tapi hati kita macam orang muda. Kita nak apa? Kita cintakan dunia. Ini apa yang Nabi sebut, kita cintakan dunia dan panjang angan-angan. Jadi hadis ni nak samalah dengan hadis yang disebut yang Nabi buat garisan tadi tu. Jadi walaupun kita orang yang dah tua, kadang-kadang
dia lebih memikirkan harta dia ini dah guna banyak mana, tinggal banyak mana. Dia risau nanti, dia kata kadang-kadang orang tua dia fikir dia tak ada harta, anak-anak tak mau jaga. Ada juga yang fikirkan macam tu kan, kita fikir jadi dengan ada harta anak-anak akan jaga, itu pun satu tafsiran. Tapi yang kat sini itu sudut kerisauan lah. Ini yang nak disebut daripada sudut bila dah tua pun masih memikirkan, cintakan harta, sayang nak sedekah, takut harta semakin sikit semakin luar. Jadi kat sini sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan. Antaranya ialah pengajaran apa yang kita dapat ambil daripada hadis, ialah tentang ajal. Jadi daripada hadis tadi tu yang ada garisan 4 segi, ajal manusia, sebenarnya manusia tu pada setiap tempat dia, kita tak tahu kat mana kita Allah akan jemput kita. Kat mana kita dibatasi oleh ajal kita pada setiap tempat kita. Kan? Kita ada orang meninggal ketika dia tengah tidur. Kan? Ada orang meninggal ketika dia bawa kereta. Ada orang meninggal ketika dia sedang solat. Ini antara orang kata apa, ajal yang menjemput, kita pun tak tahu. Dan tidak ada jalan untuk setiap orang tu nak lari daripada ajal dia. Kan? Tak ada orang boleh garanti. Dia kata nantilah dulu, nantilah Sat. Kan? Dan juga nak sebut juga, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua ialah dalam hidup kita ni ada halangan-halangan yang kita akan tempuhi. Dia tak boleh nak kata dia ni, ada orang memang Allah beri kesihatan sampai umur orang kata 50 lebih, tak ada lagi kencing manis, tak ada lagi diabetes, BP dia, blood pressure dia okey, tak ada lagi penyakit 3 serangkai dan sebagainya. Ada orang, dan ada orang yang Allah uji dia dengan penyakit lebih awal lagi, dengan kanser dan sebagainya daripada awal, dan musibah. Jadi halangan ni banyak, dan tidak ada jaminan bahawa setiap orang, kita nampak aja orang tu macam seronok je kita tengok mereka, senang je hidup mereka, semua saja kan, macam tak ada ujian. Tapi sebenarnya Allah kata setiap orang ada ujiannya masing-masing. Cuma kita tak nampak sebab kita tidak berada dalam kasut mereka. Kadang-kadang kita tengok di media sosial, kita nampak orang seronoknya kan, pergi travel, rumah besar. Kita tak nampak kadang-kadang, ini saya kata je lah, tak pasti, ada orang yang memang ada harta yang banyak. Kadang-kadang semua tu kadang-kadang kena buat pinjaman, berhutang dan sebagainya, orang tidak tahu. Dan kadang-kadang orang tidak mempamerkan kesedihan dan sebagainya. Setiap orang kita pegang ada ujian dia. Dan kadang-kadang bila kita dengar ujian orang lain, kita akan rasa ujian kita nak dibandingkan dengan orang lain, kita rasa kita susah dah. Kita rasa gaji kita tak cukup, kita rasa rumah kita kecil. Tapi kalau kita dengar masalah orang lain, rupanya masalah kita nak dibandingkan dengan orang lain, masalah orang lain lagi jauh lebih besar daripada masalah kita. Sepatutnya kita kena, saya kata kat saya juga, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya kadang-kadang cubalah praktik untuk saya, hari ini apa nak bersyukur. Sebab kadang-kadang kita kan ada masalah, kita rasa kerja banyak, hari ini apa yang kita nak bersyukur. Boleh bangun pagi, boleh mandi, boleh bercakap dengan anak-anak ada depan mata. Benda-benda yang kecil yang kita boleh bersyukur. Tak perlu tengok benda yang besar. Tak perlu tengoklah nak ada rumah, bilik anak seorang satu dan sebagainya. Benda-benda yang boleh kita buat. Kita boleh makan. Boleh makan lagi, walaupun makanan kita tu telur goreng ke, boleh makan nasi ke, boleh makan bubur ke, sekecil-kecil benda. Jadi saya katalah untuk saya, hari ini apa benda yang kita nak bersyukur dalam kehidupan kita. Dan syukur tu boleh membawa kita untuk orang kata apa, lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Kemudian gitu juga kadang-kadang perkara yang berlaku dalam hidup kita, contoh kita ditimpa musibah, berlaku aksiden. Sepatutnya benda tu kita lihat
benda tu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Bukan dia rasa baru kena sikit, hidup lagi, boleh bernafas lagi kan. Kita tak lihat benda tu sebagai satu ujian yang kita memperbaiki diri kita. Kita tak mau nak termasuk diuji, tapi kita makin jauh daripada Allah. Kita berterusan sampai macam tu, kita tak rasa apa. Allah bagi ujian kat kita, kita tak rasa apa. Okey lagi, steady lagi kan, kata kan. Itu antara apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Dan apa yang saya nak kongsikan juga tentang dunia yang tadi yang saya kata saya nak kongsikan, yang terakhirnya ialah tentang kita jadikan. Jadi bila kita dah tahu dunia ni kesenangan yang menipu, kehidupan yang sementara, yang akhiratnya kekal, dunia ini kita jadikan sebagai tempat yang sebaiknya untuk kita nak raih apa-apa yang kita boleh bawa kepada hari akhirat kita. Bukanlah maksud kat sini kita fokus kepada akhirat sampai tak mau buat benda lain. Ada orang dia kata dia nak solat, dia nak solat sunat, dia nak puasa. Kadang-kadang dia kata dalam konteks rumah tangga, dia kata dia nak buat yang ni. So suami dia ke isteri dia ke buat benda ni. Dia jadikan benda tu sebagai alasan dia untuk dia tak buat tanggungjawab dia yang lain. Bukanlah macam tu, nak fokus kepada hari akhirat sampai lupa kepada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Sebab setiap orang ada hak yang perlu ditunaikan. Isteri ada hak, suami ada hak, anak-anak ada haknya masing-masing. Sebab itu sebenarnya kita tidak dilarang nak mencari dunia, tapi kita jangan jadikan dunia sebagai tujuan kita sampai kita lupakan akhirat. Sebab ada ayat Al-Quran dalam surah An-Nur yang Allah menyebut tentang peniaga, tentang businessman. Ayat yang bermaksud seorang pedagang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan je dan juga jual beli, dari ingat Allah dan melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang pada hari akhirat. Maksudnya kat sini ayat ini menunjukkan bahawa Allah memuji peniaga yang perniagaan dia tidak melupakan dia daripada hari akhirat dia. Dia tidak lupa tunaikan tanggungjawab dia daripada sudut apa yang Allah fardukan kepada dia. Dia solat, dia keluarkan zakat. Dan sebenarnya sebab apa? Sebab dia kenapa? Dia jaga, dia tidak melakukan penipuan. Sebab apa? Sebab dia takut kepada balasan pada hari akhirat. Jadi apa yang kedua juga saya nak sebut, antara yang terakhir, kita cari dunia ini cukup sekadarnya. Sekadarnya mencari keperluan dunia, cukup sekadarnya. Yang boleh bantu kita pada hari akhirat. Tapi bukanlah nak larang kita ada harta yang banyak. Ini nak disebut tentang hadis yang ini saya pernah kongsikan juga. Ini juga oleh Abdullah bin Mas'ud, yang ketika beliau tengok Nabi tidur atas tikar, yang kemudian ada bekas kat belakang tu, atas hamparan. Abdullah bin Mas'ud cadang kepada Nabi tidur kat tempat lain yang lebih selesa. Nabi menjawab, mali walid dunya. Apakah dunia ni, urusan aku dengan dunia ini? Aku di dunia ini tidak lain seperti orang yang menaiki kenderaan dan kemudian bernaung, bersinggah di bawah naungan pokok, kemudian pergi dan meninggalkan. Kita berada di bawah pokok, bukan rumah kita bawah pokok. Kalau hujan pun kita akan basah. Kalau musim panas, kita akan berteduh sekejap saja bawah pokok. Tapi lepas tu kita akan tinggalkan pokok tu. Inilah dunia yang digambarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu juga, tapi kita kena faham juga, Allah tak larang kita mengambil perhiasan-perhiasan yang Allah ciptakan. Ini berdasarkan dalam surah Al-A'raf, ayat yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada yang Allah sediakan
untuk hamba-hambanya dan daripada rezeki yang baik. Jadi Allah tak larang perhiasan yang Allah cipta dan rezeki yang Allah cipta. Dan katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam urusan kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang yang mengetahui. Ada satu lagi yang saya nak kongsikan, ayat dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, yang ni menjadi peringatan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Kumpul harta tak salah, ada anak-anak tak salah, tapi janganlah dua perkara yang disebutkan ini sebagai contoh melalaikan kita daripada ingat Allah. Dan barang sesiapa yang berbuat demikian, dan barang siapa harta dia dan anak-anak dia dapat melalaikan dia daripada ingat Allah, itu adalah orang-orang yang rugi. Begitu jugalah yang ni Allah cela orang yang nak kumpul harta, alhaakumut takatsur, berlumba-lumba, ingin nak dapat banyak harta, bersaing dengan orang lain dan rasa bangga lagi, dapat lebih daripada orang lain. Kadang-kadang orang ada beg macam tu, kita pun nak. Orang ada kereta macam tu, kita pun nak. Kita lebih dan kita bangga. Dan jadi yang sebaiknya ialah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita dengan sebaiknya, dan dengan meninggalkan antaranya ialah kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Ini dalam sebuah hadis yang berbunyi, antara tanda baiknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kita tinggalkan. Kalau kita rasa kita nak bergaul, tetapi kalau kita rasa pergaulan itu boleh menyebabkan kita ribah, mengatakan tentang orang lain, pribadi orang lain dan sebagainya, aib orang lain, kita tinggalkan perkara-perkara yang kita rasa tidak bermanfaat untuk kita. Dan akhir sekali, rumusannya saya simpulkan, semoga Allah jauhkan kita daripada sifat panjang angan-angan yang dicela, yang disebut dalam hadis, dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang menjadikan kita akhirat itu sebagai matlamat hidup kita yang sebenar, dan Allah bagi taufik kepada kita untuk kita sentiasa ingat tentang kematian kita, dan bukan hanya ingat tentang mati, dan kita sentiasa bersiap sedia untuk melakukan amal soleh dan juga memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak disibukkan dalam mengejar angan-angan yang panjang dan tidak berkesudahan sehingga kita lalai. Dan setakat itu saja daripada saya. Mudah-mudahan dapat, orang kata apa, menjentik jugalah, kita lihat balik kat mana kita kurang, sama-sama kita memperbaiki. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.